Siapa nama ni? Muhammad Syafiq. Okey. Video ni kawan-kawan pakai tentang saranan saya supaya kita boikot KK Mat. Kita boikot KK Mat. Jadi masuklah Muhammad Syafiq. Dia kata, kalaulah saya boleh ganti susu tepung ke apalah, pampers apa semua ni untuk orang Melayu, maka silakan. Saya nak tanya Muhammad Syafiq kena baca buku ni. Ni Muhammad Syafiq, belilah hadiah kat dia satu. Supaya Muhammad Syafiq ni selain daripada dia melihat semuanya dalam bentuk ukuran dunia. Jual stokin Allah, ukuran dunia. Bawa keluar pedal brake dengan ada Allah Muhammad pun nak ukur ukuran dunia. Bakar Al-Quran yang dada pun nak ukur dengan ukuran dunia. Apa bentuk penghinaan ke atas Islam nak buat dalam ukuran pampers, tepung, susu. Nak buat ukuran, nak bagi gambaran. Kenyataan ni bagi gambaran seolah-olah tak bekerja dengan Cina dan penghina Islam ni. Orang Melayu ni akan mati kebuluran. Takkanlah kita nak junjung kepentingan pampers, kepentingan pekerja kita bekerja dengan syarikat-syarikat yang menghina Islam ni lebih besar daripada kita nak junjung kalimah Allah. Lebih besar daripada kita nak junjung kalimah Nabi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini saya bagi tahu kata teruknya mentaliti dan juga kita punya akidah. Hinggalah kita nak ukur boikot stokin ni, kata dia tak patut sebab apa, saya kena fikir orang yang kerja dekat KK. Kita dah berulang lah, saya bagi tahu pada tuan-tuan, tahun 1994 ada satu jenama rokok, sekarang rokok tu dah tak ada. Salah satu yang melukakan hati saya dan saya hampir meletakkan jawatan. Saya dah ada isteri, saya dah ada anak waktu tu. Bila syarikat rokok ni mendapat tawaran konsert yang besar oleh kerajaan Malaysia, terutama nak menghidupkan lapangan terbang Subang yang pada waktu tu tutup tapi belum jadi lagi lapangan terbang option untuk penerbangan syarikat-syarikat penerbangan tambang murah dalam negara. Di syarikat rokok ni dapat anjurkan satu festival besar dengan membawa artis tempatan, berkumpul dan anak muda pergi ramai. Sampai satu masa, seorang rakan saya bagi tahu, walaupun permit yang dikeluarkan oleh kerajaan kepada syarikat rokok ni hanyalah menganjur konsert, syarikat rokok ni telah bergabung dengan satu syarikat Arab untuk jual minuman keras. Bila saya pergi dan saya dapat gambar, kanak-kanak remaja Melayu ni beli arak tin ni dan minum, masuk dalam konsert. Maka bila saya balik, saya telah menulis satu laporan. Di mana satu laporan ni saya kata, permit yang dikeluarkan hanyalah permit hiburan. Permit hiburan di bawah jenama rokok besar ni, tahun 1994. Dan saya kata adalah sangat janggal dalam permit di mana, dalam konsert yang disertai oleh ramai anak muda Melayu ni, arak dijual secara terbuka dan tak perlu apa-apa pun. Beli bayar minum masuk, bawa tin arak minum. Dan jadi peliklah suasana dia dengan penuh remaja dan muda-mudi Islam membeli arak ketika hadir dalam konsert syarikat rokok ni. Kita pun siarlah story. Besarlah story dia. Timbullah kemarahan orang Islam. Timbul kemarahan orang Islam, maka syarikat rokok ni mengugut syarikat saya bekerja bahawa mereka akan menarik iklan. Iklan mereka 1 juta setahun. 1 juta setahun. Jadi syarikat rokok ni kata, kalau kita terus menyerang mereka dengan memberi gambaran, mereka menganjurkan konsert dan membiarkan syarikat arak menjual arak kepada remaja Melayu, dia tak akan bagi 1 juta. Ini cerita tuan-tuan, 1994, 30 tahun dulu. Tentang 1 juta daripada sebuah company yang tidak memiliki kepentingan dengan orang Melayu jual rokok, yang berkompromi dengan satu company arak, buat konsert untuk menjahanamkan orang Melayu. Bagi konsert saya tak ada masalah. Jual arak kepada anak muda Melayu, saya anggap menjahanamkan orang Melayu. Jadi timbul perdebatan. Di mana bahagian pemasaran hantar surat kepada bahagian editorial jabatan saya bekerja ni. Jangan kacau syarikat ni. Kerana syarikat ni bagi 1 juta pada kita. Bila saya dipanggil untuk buat penjelasan, saya kata satu je. Kalau ambil 1 juta ni, saya berhenti. Saya pergi kerja company lain. Kerana adalah saya datang daripada kampung, tuan-tuan. Ada mentaliti kita daripada kecil-kecil ni. Mak ayah kita, mak saudara kita, pak saudara kita, adik-beradik kita, guru agama kita, semua mengajar kita. Jauhi arak, jauhi arak. 7 dosa besar, minum arak. Orang kampung punya cara mengajar dakwah mudah. Kau minum arak, nanti kau jadi dosa besar. Kau minum arak, perbuatan ni kau mati dalam keadaan kufur. Dulu. Bila kita datang Kuala Lumpur, kita bekerja, kita masih bawa apa yang dijadikan didikan daripada guru agama kita, mak ayah kita dan juga persekitaran orang kampung Islam kita pada waktu tu, walaupun tak ada ulama dalam kampung kita. Maka kita lawanlah dengan mengatakan,
Takkanlah kerana 1 juta iklan ni, kita nak biarkan satu konsert yang dianjurkan oleh sebuah syarikat rokok, yang permit dia dikeluarkan oleh kerajaan hanya untuk konsert. Tapi dia nak jadikan konsert dia lebih havoc dan lebih berdaya maju, dia jual tapak kedai dia kepada syarikat-syarikat pembekal arak. Menjadikan yang hadir, kerana konsert tu semua artis Melayu. Berarti 90% lebih kita consider penonton yang Melayu. Bila sampai arak dapat dibeli dan diminum dalam konsert untuk bergembira, takkanlah waktu tu nak diukur dengan 1 juta. Jadi mentaliti kita ni, diukur kata apa saja benda tentang perjuangan agama, kena tengok duit dia. Seolah-olah kita percayalah, orang Melayu kalau buang pada KK Mat ni, anak dia ni tak ada pampers. Anak dia tak akan ada susu. Kalaulah kita lawan syarikat-syarikat yang pro-Israel, syarikat-syarikat penghina Islam ataupun terlibat dengan kontroversi menghina Islam, berarti kita menutup pintu rezeki orang Islam yang lain. Jadi saya nak beritahu dekat Muhammad Syafiq, balik tanya, kalau mak ayah masih ada, ataupun awak datang daripada kampung mana, awak bagi tahu, supaya saya boleh nasihatkan imam kampung tu supaya membanyakkan cerita tentang perjuangan dalam mempertahankan kalimah suci. Supaya kita tak letakkan kepentingan Allah, Muhammad dan agama kita Islam ni setara dengan pampers dan juga susu. Kalau kita balik katalah, inilah bangsa yang kalaulah dia menegakkan agamanya, dia akan kebuluh kerana dia bergantung kepada orang-orang kafir. Inilah orang yang majoriti agama dia, kalau dia menentang orang-orang kafir yang menghina agama dia, anak dia tak berpampers dan anak dia tak bersusu. Akan jadi masalah lah kepada perjuangan kita, sebab hidup ni, pampers dan susu tu tak setara dengan Allah dan Muhammad. Perjuangan kita sekarang ni, boikot kita sekarang ni adalah boikot untuk mengajar mereka menghormati agama kita. Kalau kita tak boleh dakwah, kita tak boleh jihad pada agama, kita beri satu perkara, apa yang dipanggil sebagai notifikasi, ataupun kita panggil register, kita daftarkan kepada mereka bahawa perbuatan cuai dengan apa alasan. Sekarang makin panjanglah alasan dia. KK Mat kata Kelang ni kata barang tu datang daripada China, berpusing kata nak menunjukkan. Akhirnya mereka ni play victim. Mereka ni tak bersalah lah. Kami ni sebenarnya tersilap. Tapi orang-orang macam Dr. Akmal, macam apa ni, Abang Zainal lah yang memburuk-burukkan kami. Perkara ni bukan berlaku sekarang. Saya dah beruban dah. Pada hari kemerdekaan, sekitar tahun 1996, sebuah jenama arak yang terkenal jenama arak ni, bukan hari kemerdekaan, Chinese New Year. Chinese New Year, sebuah jenama arak yang terkenal ni mengeluarkan gambar. Dia sebut perayaan Malaysia. Ni kita nak sambut tahun baru Cina. Perayaan Malaysia. Dia arak, dalam tin arak tu, dia letak tahun melawat Malaysia, orang Melayu pakai baju sampin, baju Melayu elok berdiri, bersama dengan orang Cina yang pakai Cheongsam, bersama dengan orang India yang pakai pakaian tradisional. Dia letak dekat botol arak dia sebagai sambutan arak ni untuk tahun baru Cina. Saya berlari sekali lagi, pergi lawan. Pergi jumpa company arak ni, saya kena tunggu dia orang punya nayakan saya. Punyalah tak guna. Saya sampai pukul 9 pagi, dia orang kata mereka ada meeting lembaga pengarah pasal kes ni dah besar. Syarikat surat khabar yang saya kerja ni naikkan gambar ni. Apakah ini menjadi gambaran tahun melawat Malaysia di botol arak, meletakkan orang Melayu dengan songkok dan sampin. Dia letak sama dengan baju Cheongsam Cina, dengan baju Cheongsam Cina, baju India kita tak ada masalah. Tetapi pakaian tu menggambarkan nilai kemalayuan dan diletakkan pada tin arak. Dia buat, board director dia lari keluar pukul 2 petang. Tanpa pernah memberitahu saya, yang saya duk tunggu jawapan ni, mereka nak tarik balik benda tu. Hinggalah saya kena pergi ke rumah, depan rumah board director tu. Bila saya pergi depan rumah, barulah kemudiannya saya diarahkan patah balik, kenyataan akan dikeluarkan. Arak itu akan ditarik dari pasaran. Jadi selama saya hidup ni, saya dah lihat banyak kali dah benda-benda yang penganiayaan dan kesengajaan menghina Islam ni berlaku dekat negara kita. Jadi kalau Muhammad Syafiq ni dia takut pampers, dan kemudian dia takut susu budak, dia takut orang Islam kehilangan pekerjaan,
Kita nak isytihar apa lagi? Kalau besok orang mencerita, kalaulah negara kita ni dah jadi sampai bakar Quran lah tuan-tuan. Kita akan menjadi bangsa yang apologi. Yang sentiasa merasa takut untuk bertindak. Semata-mata kerana pampers dan susu anak. Tekanan kita untuk memboikot kekeman ataupun selepas ni siapa saja yang menjadikan yang menyebabkan tercelanya Islam, apatah lagi dengan nama Allah, dengan kalimah Muhammad. Kita kena hantarlah isyarat supaya mereka berjaga-jaga.